Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan dan ruang untuk kita hadir solat maghrib berjemaah bersama-sama, dan insya-Allah akan solat isyak, dan diselangi dengan sedikit perkongsian daripada saya mengenai bacaan Al-Quran ataupun ilmu tajwid. Alhamdulillah, minggu lepas kita dah belajar beberapa mak far'i, antaranya mak arif sukun, mak lim, mak iwad, dan yang terakhir pada minggu yang kedua itu kita belajar mak silah qasirah dan mak silah tawilah. Dan insya-Allah hari ini kita sambung balik pengajian mak kita, iaitu mak wajib muttasil. Mak wajib muttasil ni saya rasa majoriti semua dah tahu. Cumanya macam mana kita nak kenal dia dan kita nak pastikan dia, adakah dia dibaca dengan 4 harakat ataupun 5 harakat ataupun 6 harakat. Di mana yang perlu kita baca dengan 5, 4 ataupun 6 harakat. Dan insya-Allah hari ini saya cuba ringkaskan untuk tuan-tuan semua faham insya-Allah. Okey, mak wajib muttasil ialah mak yang wajib berhubung mak dalam satu kalimah. Apabila berhimpunnya huruf mat, berhimpunnya huruf mat dalam satu kalimah, antaranya huruf alif, waw dan ya, dan bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Satu kalimah ni lah satu perkataan, iaitu sama ada ketika wasal atau waqaf. Bersama lagi. Okey. Ulang balik mak wajib muttasil ialah mak yang wajib berhubung apabila berhimpunnya huruf mat. Huruf mat ni ada 3, alif, waw dan ya, dengan hamzah dalam satu kalimah. Dia duduk dalam satu kalimah, adanya huruf alif ataupun huruf waw ataupun huruf ya dalam satu kalimah, dan selepasnya ada hamzah, iaitu sama ada ketika bacaan kita wasal ataupun waqaf. Dia tetap sama sahaja. Dia tidak sama dengan maklin. Maklin huruf mak yang terlibat huruf waw dan ya sahaja, dan ketika waqaf dia jadi maklin, dan ketika wasal dia jadi lin sahaja. Itu lain beza lin dengan maklin. Okey, tak apa. Hukum bacaan wajib dibaca sama ada dengan 4 atau 5 harakat ketika wasal, dan harus dibaca dengan 6 harakat ketika waqaf. Yang ni yang kita akan bincang begini. Ia dinamakan mak wajib muttasil kerana huruf mat bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Cara untuk kita kenal mak wajib muttasil ialah selepas huruf mat adanya huruf hamzah, kedua-duanya bertemu dalam satu kalimah. Okey, ini adalah contohnya mak wajib muttasil. Idza jaa, selepas huruf jim tu ada huruf alif dan atasnya ada tanda mat. Huruf alif itulah huruf mat yang kita bincang tadi, satu ataupun huruf alif ataupun huruf waw ataupun huruf ya. Dalam ayat ni saya ambil huruf alif adalah huruf mat dia, dan selepasnya adalah huruf hamzah. Jadi mak wajib muttasil. Baca berapa harakat kita akan bincang nanti. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kena bunyikan ha kan. Dan contoh yang kedua, safra'u faqi'un launuha. Yang kita akan bincang detail hari ini adalah pada huruf hamzah itu. Seandainya hamzah yang kita waqaf baris atas ke, bagi bawah ke, ataupun bagi hadapan. Okey. Mat wajib muttasil yang hamzahnya berada di hujung kalimah
kepada 3 bahagian. Kita bahagi kepada 3 bahagian. Okey. Yang pertama, hamzah di hujung berbaris fathah. Was-samaa'a banainaha. Hamzah tu baris atas fathah. Was-samaa'a. Kalau kita waqaf pada was-sama', dia bagi kepada 3 jenis bacaan. Satu, boleh baca dengan 4 harakat. Yang kedua, kita boleh waqaf juga dengan 5 harakat. Dan yang ketiga, kita boleh waqaf dengan 6 harakat. Jangan, kalau satu ayat tu terdapatnya mat wajib ada 2 ataupun 3. Jadi kita kena selarikan bacaan kita. Seandainya mat yang pertama kita baca dengan 4 harakat, yang kedua kita kena baca dengan 4 juga. Jangan hanya 4 atau 5 tak boleh lah. Tak cantik. Jadi untuk ayat ini, bila kita tengok hamzah berbaris fathah ataupun atas, kita boleh pilih sama ada kita nak waqaf dengan 4, 5 atau 6. Pilih satu sahaja kan. Cumanya saya cadangkan, kalau siapa-siapa belajar dengan saya, bila waqaf, tak kira lah hamzah itu berbaris atas, pada bawah ataupun baris hadapan, kita waqaf dengan 4 harakat sahaja. Boleh nak waqaf yang lain, saya takut tidak cukup nafas. Ni kita bincang bab waqaf ya. Bab wasal boleh pilih 4 ataupun 5. Ni kita bincang bab waqaf saja. Sebab ramai yang keliru, ustaz kena 6, ustaz kena 5, ustaz kena 4. Okey, ini untuk baris fathah, untuk hamzahnya. Okey, yang kedua hamzah yang berbaris kasrah. Contohnya au kasayyibin minas samaa'i fi, itu berbaris kasrah. Ni dia bahagi kepada 5 jenis bacaan. Yang pertama 4 harakat, okey maklum kita dah tahu. 5 harakat pun kita dah tahu. Yang ketiga ni 4 harakat bersama dengan raun. Apa dia raun? 5 harakat bersama dengan raun. Dan yang kelima 6 harakat, mana yang sukun saja. Mana 5 harakat, 6 harakat itu kita waqaf dengan 6 harakat sahaja, tidak ada raun. Raun ni maksudnya adalah melafazkan sebahagian harakat, 1/3 harakat itu dengan suara yang perlahan. Sebahagian besar suara itu akan lenyap dan akan didengari oleh orang yang berhampiran dengan kita sahaja. Berlaku pada huruf yang berbaris kasrah dan dhammah. Okey. Raun ni macam ni. Kita baca kalimah itu dan huruf yang terakhir pada kalimah itu adalah huruf hamzah yang berbaris kasrah. Jadi raun ini dia akan ada pada huruf yang berbaris kasrah ataupun dhammah, baris bawah ataupun baris hadapan sahaja. Jadi yang dengar bacaan raun ini 1/3 daripada bacaan pada huruf itu hanya orang dekat kita saja. Contohnya dulu ada kecoh pasal ayat keempat dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Sikit je saja. Kalau orang perhati dan betul-betul dia jelas dengar, dia akan dapat raun tu macam mana. Raun tu melafazkan sebahagian harakat, mana 1/3 daripada harakat itu. Itu maksudnya raun. Apa payah raun ni? Kalau ismam senang, kita muncung saja. Raun ni separuh daripada harakat itu. Jadi bila kita waqaf pada hamzah yang berbaris bawah, ambillah yang pertama lah saya cadangkan. 4 harakat bersama sukun. Minas sama. Kalau raun minas sama ilah, sikit saja. Itu raun. Jadi bacaan waqaf dengan sukun adalah diutamakan, manakala bacaan waqaf secara ar-raun adalah khilaf jaiz. Mana khilaf sahaja, dengan maksud sebagai pilihan sama ada kita nak buat ataupun tidak buat. Cumanya saya bagi tahu hari ini sebagai pelajaran. Mana tahu lepas ni belajar bertalaki dengan guru mana,
bila guru kata cuba baca mak wajib muttasil dengan bila hamzah itu berbaris kasrah, baca dengan 6 harakat ataupun baca dengan 4 harakat bersama dengan ra, kita tahu. Dan yang ketiga, hamzah yang berbaris hadapan, dan ketika kita nak wakaf pada mak wajib muttasil. Ini awal juzuk 2. Sayaqulus sufaha, tu kita wakaf dengan sukun sahaja. Bacaan yang pertama kita boleh baca dengan 4 harakat. Yang kedua kita boleh baca dengan 5 harakat. Dan yang ketiga kita boleh baca dengan 4 harakat berserta ismam. Ismam ni maksud dia apa? Ismam ni bererti memuncungkan dua bibir dengan ada ruang di antaranya untuk melepaskan udara tanpa mengeluarkan suara selepas mematikan sesuatu huruf, untuk memberi isyarat bahawa baris asal huruf tersebut itu adalah dhammah. Okey. Ismam ni untuk bacaan haf'an asim ada satu wajah saja. Wala ta'manna, kan? Kita munculkan bibir, ada ruang sedikit, tapi tidak keluar dengan sifat huruf yang berbaris dhammah itu. Itu ismam. Nampak tu muncul itu. Kalau ra dan ismam ni, kita ismam dulu. Ismam tu dia hanya berlaku pada baris dhammah sahaja, baris hadapan sahaja. Tapi kalau ra, dia berlaku pada baris bawah dengan baris atas, baris hadapan. Ismam ra ni sikit sahaja dah. Kita baca 1/3 daripada baris huruf itu. Ismam dia muncul semua, ada ruang sedikit mulut kita, tapi kita tidak lepaskan sifat huruf yang berbaris dhammah itu. Untuk bacaan kita satu tempat sajalah. Wala ta'manna. Jadi bila kita wakaf mak wajib muttasil, bila huruf itu, hamzah itu berbaris hadapan, kita boleh pilih. Ada 7 kaedah ini yang mana kalau kita nak bacalah, kalau kita belajar lebih detail, mendalam sikit, ada ilmu qiraat, bolehlah amalkan ke-7 ini. Contohnya kita baca dengan ismam, sayaqulus sufaha. Muncul lah. Tapi jangan keluar sufaha. Tu 4 harakat. Kalau 5 ataupun 6, sayaqulus sufaha, ismam. Jadi kalau ra, sayaqulus sufaha. Saya tak mic lah. Sebab apa? 1/3 daripada baris huruf hamzah itu. Itu bezanya ismam dengan ra. Ra ni kena perhatikan betul-betul mulut dia, dan kita dengar sedikit sahaja yang keluar daripada mulut dia. Tapi ismam kita tak perlu perhati bunyi, kita tak perlu dengar, kita tengok mulut sahaja. Sebab tu kalau guru-guru yang buta untuk baca ismam, dia hanya letak tangan saja di mulut anak murid dia. Sebab apa? Bila kita muncung akan tersentuhnya mulut ini dengan tapak tangan. Ini pengalaman lah, pengalaman kawan-kawan di belah-belah yang pernah bertalaki dengan syekh-syekh yang buta. Dia kata, syekh bila bacaan ismam, syekh akan letak tangan dekat dengan mulut, mana bersentuhan tapak tangan ni dengan mulut anak murid. Tapi untuk bacaan ra, syekh hanya letak telinga sahaja dekat mulut anak murid itu, dan akan dengar sedikit bunyi. Itu bagi guru-guru yang buta lah. Dia hanya buta mata je lah. Okey, habis. Ini untuk mak wajib muttasil. Jadi secara kesimpulannya adalah mak wajib muttasil ni kita boleh baca ketika wasal sama ada 4 harakat ataupun 5 harakat. Untuk wasal saya cadangkan, dan kita selalu baca dengan 4 harakat untuk bacaan yang sambung wasal. Untuk
untuk bacaan yang ketika waqaf, hamzahnya berbaris atas fathah, kita baca dengan 4 harakat juga. Dan untuk yang berbaris bawah pun kita baca dengan 4. Dan untuk yang berbaris hadapan pun kita baca dengan 4. Jadi bila belajar ataupun orang dengar bacaan kita, kenapa awak tak baca dengan 5 harakat ketika waqaf? Jadi jawablah seperti ini. Nah, ada sebab saya baca. Sebab apa? Sebab saya tak cukup nafas kalau baca dengan 6. Saya tak cukup nafas nak baca dengan Ishmam saya tak tahu macam mana. Jadi inilah hujah kita, inilah hujah yang saya ambil bila saya mengajar. Kenapa buat 4 harakat ketika waqaf? Inilah hujahnya. Sebab apa? Dalam kitab beritahu boleh pilih sama ada untuk waqaf dengan 4, 5 ataupun 6. Tak kira hamzah itu ketika mana. Okey, insya-Allah kita sambung balik bacaan kita dalam surah Al-Baqarah, muka surat yang ke-10 hari ini insya-Allah. Siapa-siapa yang tak ada mushaf boleh ambil mushaf, dan kalau yang dah ingat boleh sama-sama baca muka surat 10 ya. Okay. Untuk yang bertanda warna hijau itu, kita boleh berhenti pada hujung yang bertanda hijau dan kita boleh ambil awal yang warna hijau. Untuk yang warna ungu atau purple itu, boleh berhenti di situ dan boleh teruskan sahaja. Ini cadangannya lah. Sebab saya ambil dalam waqaf ibtidak, ini yang cadangannya. Tapi kalau tidak cukup nafas, boleh berhenti mana-mana, sebab kita masih dalam pembelajaran. Maknanya ada waqaf yang dibolehkan untuk kita belajar, kita berhenti banyak kali sedikit. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu kita berhenti pada hadu dengan 2 harakat sahaja. Wan nasara was-sabiin. Okey, was-sabiin dia jadi ma'arid lisukun, sebab kita waqaf di situ kita boleh baca dengan 2, 4 ataupun 6 harakat, tapi kita baca dengan 4. Okey. Man amana billahi wal yawmil akhir. Okey, sikit ya. Okey, cuba tengok kalimah al-akhir ni. Kalimah al-akhir ni, okey, ni tip lah. Ada setengah orang dah tahu dah, tapi saya beritahu juga. Cuba tengok kalimah al-akhir, hamzah tu dia duduk tengah-tengah antara lam dengan alif. Jadi kita akan baca dengan 2 harakat. Kalau hamzah tu duduk di atas kepala lam ini, barulah dia tidak ada harakat. Itu saja untuk senang. Contohnya begini, kepala macam ni. Kalau hamzah ni ibarat hamzah lah kepala saya ni. Kalau hamzah ni duduk di tengah-tengah, mana bacaan kita akan jadi 2 harakat. Kalau hamzah ni kepala ni duduk atas huruf lam, mana tidak ada harakat lah. Itu yang paling senang sekali lah. Okey. Wa amila salihan. Okey. Ha tu dia jadi mat iwad. Mat iwad berapa harakat? 2 harakat sahaja. Terjadinya bila kita waqaf sahaja. Kalau kita sambung dia jadi mat iwad, dia akan jadi hukum nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf selepasnya. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Okey, fawqakumut tur kena tebal. Satu, sebab ta tu dah memang huruf isti'la, dan yang kedua dia berbaris hadapan, tebal dah. Yang ketiga untuk tebal lagi sebab dia waqaf dengan huruf ra. Fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwah. Kenapa Ustaz tak bolkan warna ma tu? Tu mak wajib ke majaiz? Mak wajib majaiz? Mak jaiz lah. Sebab dia bukan dalam satu kalimah lah. Ma satu kalimah, atainakum satu kalimah lah. Tu nanti kita belajar minggu depan. Okey, terus wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Thumma tawallaytum min ba'di dhalik. Kena bunyi kaf Min ba'di dhalik. Falawla fadlullahi alaikum. Okey, cuba tengok pada kalimah fadlullah. Huruf dha ni ramai sangat, bukan kat sini lah, kat lain lah. Ramai sangat dia akan baca dengan melantun. Falaula fadlullah. Saya tak tahu kenapa. Mungkin sedap baca melantun kot. Sebenarnya tidak ada lantunan pada huruf dha. Setiap kali saya jumpa, saya akan bagi tahu, tak kira lah mengajar ke, pesena ke, kuliah ke, jagalah huruf dha sebab dia akan jadi melantun. Falaula salah Falaula fadlullahi alaikum. Tekan pada huruf dha betul-betul, jangan tarik dia turun. Fadlullah, jangan fad. Kita tarik dia turun, jadilah qalqalah jadian. Kita baca sekali lagi ya. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Okey, kita tengok dulu pada wa rahmatuhu. Minggu lepas kita belajar mat silah qasirah. Inilah mat silah qasirah. Pertama syaratnya adalah hakinayah. Dan selepasnya ada waw kecil. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga sebab kita nak menyambungkan bacaan. Kalau kita waqaf dia tak jadi mat silah. Jadi mati kata warahmatu. Dan seterusnya kena tengok pada kalimah khasirin. Khasirin kita kena baca dengan nipis. Sebab apa? Ra itu berbaris kasrah. Lakuntum minal khasirin. Senyumlah nipis sikit. Khasirin, baru nipis insyaAllah Okey, terus walaqad alimtumul ladina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum. Okey, ambil balik. Minkum fis sabti faqulna lahum.
فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Okay. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم Okay, tengok pada kalimah liqaumihi. Liqaumihi dia jadi maksilah tawilah. Apa bezanya? Dia ada tanda mat atas kepala huruf ya kecil ni, ada tanda mat. Sama juga kalau yang waw ada tanda mat atas dia, dia jadi maksilah tawilah. Jadi kita baca dengan 4 juga semula Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qalu, okey, tengok pada kalimah qalu. Qalu mad jaiz munfasih. Sebab apa? Dia 2 kalimah. Qalu 1 kalimah. Atattakhiduna 1 kalimah. Ni mad jaiz munfasih. Kita tak belajar lagi minggu depan insya-Allah. Jadi bacaannya sama juga. Kita baca dengan 4 harakat untuk sambung. Qalu atattakhiduna huzwa. Huzwa mak iwat Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikr. Okey, kita belajar waqaf pada situ dah. Wala bikr. Mula-mula kena bunyikan kaf dulu. Sebab kaf tu huruf hamas. Bik. Selesai. Lepas tu ada ra yang berbaris. Fat dhammatain. Wala bik. Ru tu menunjukkan huruf ra tu tebal Tapi ada rasa payah jangan berhenti. Saya buat ni sebab saya sebab boleh waqaf. Faridun wala bikr. Bikr. Bik ru tu sebab ra tu dibaca dengan tebal. Kalau banyak jangan berhenti. Kalau baca sendirilah. Sini saya nak buatlah sebab dapat ilmu sikit kan. Okey. Awanun baina dhalik. Awanun baina
ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Jadi kita akan belajar jadi innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Tajuk nafah tu faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Okey, kita balik tengok pada kalimah safra. Sebab hamzah tu berbaris hadapan dan kita nak waqaf. Ingat bacaan yang pertama kita boleh baca dengan 4 harakat bersukun. Tadilah. Lepas tu kita baca 5 harakat bersukun. Okey, pertama kita baca dengan 4 harakat safra. 5 harakat safra. 4 harakat ismam safra. 5 harakat ismam safra. 6 harakat ismam safra. 4 harakat ram safra. Macam tu. Yang kelima, yang ketujuh 5 harakat serta dengan ram safra. Tu tak jalan lah. Pakai mic ni kena jelaskan lah. Tu bacaan bila baris hadapan kalau kita waqaf dengan hamzah. Jadi tapi kita buat 4 harakat lah. Ada masa lagi ni. Kita tengok sikit lagi surah lazim. Nak baca surah apa lagi ni? Boleh pilih. Kita tengok surah Idza Jaa An-Nasr. Surah apa tu? Surah Idza Jaa. Surah Idza Jaa ada ke? Surah apa Idza Jaa? Surah Idza Jaa lah. Surah Idza Jaa. Saya buka kat sini kejap. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nasr. Ada ra tu kan? Jadi An-Nasr. Mana tadi? Okey. Okey. Okey, kita tengok surah An-Nasr. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk ayat yang pertama ni dia ada mad wajib muttasil jaa tu. Tapi tak payahlah berhenti situ. Cacat maksud dia. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kau nak cantik wal fath. Mula-mula kita lepaskan hamas pada huruf ta. Wal fath. Fath satu, tak selesai lagi. Ada ha pula belakang dia. Wal fath. Kena bunyi ha dengan tak tu dah. Payah ni. Saya pun lama juga nak lepas surah ni. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna
Ulang dah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir. Okey, ni kalimah yang susah juga waqaf ni. Pandai yang cari surah pun. Satu, kita waqaf ada huruf ra yang mati. Wastaghfir, selesai kalau di situ. Tapi ada punya ada ha lagi yang berbaris dhammah. Wastaghfir. Ada ha tak? Yang pertama tak ada ha. Wastaghfir, tak ada ha. Yang kedua wastaghfir. Lepas ra tu fir. Nak cakap macam mana? Gitu dah kena. Tapi kalau kita ambil bacaan ra, dia ada wastaghfir. Wastaghfir. Tu ra. Pandai ambil surah. Sebaik baca dalam surah Jumaat tadi. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Kita baca lagi sekali ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fasabbih. 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 Bih dengan bih. Beza dengan fasabbih lah. Fasabbih. Ba bi. Ba be. Fasabbih. No, fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. 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 Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Ada soalan ke nak tanya? Tak ada ya? Tadi ada. Ada. Jadi kita berhenti di sini, insya-Allah minggu depan kita akan baca muka surat yang ke-11 dan kita akan belajar bab jaiz munfasil. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi minggu hadapan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikan ia sebagai petunjuk dan hidayah-Mu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkanlah kami di saat kami baca kalimah-Mu dengan silap, ya Allah. Lembutkan lidah kami, fasihkan lidah kami menyebut kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dengan kalimah-kalimah-Mu, ya Allah. Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jauhilah keluarga kami, saudara kami, jiran-jiran kami daripada bala dan wabak bencana, ya Allah.
sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.